Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, untuk tutorial kali ini saya akan ajarkan daripada awal lah secara basic bagaimana untuk anda membina FB Ads. Baik, yang mana dalam video yang pertama saya akan tunjukkanlah kepada anda bagaimana untuk anda membina fanpage anda sendiri. Yang mana kalau bagi anda yang betul-betul beginner, mungkin tidak ada fanpage lagi, so anda boleh go on lah dengan slot video kali ini. Baik, untuk pengetahuan anda juga sebenarnya video ini saya telah buat sebagai follow up update untuk tutorial ataupun bagi FB Ads lah, yang mana pada video pertama itu adalah video saya yang first, iaitu sebelum FB membuat perubahan pada interface. So kali ini adalah tutorial dari segi follow up untuk interface barulah. Mungkin bagi anda yang beginner juga keliru tentang ataupun mungkin akan confuse lah dari segi interface baru. So saya akan tunjukkan secara detail lah. Dan juga bagi tutorial kali ini saya lebih menyentuh secara detail untuk anda create satu persatu ads, yang mana bukan lagi berkenaan page post engagement semata-mata, tapi saya juga akan sentuh berkenaan Power Editor. Baiklah. So saya assume anda sudah pun mempunyai fanpage anda sendiri, dan kita akan mula membina ads anda. Tetapi sebelum anda membina ads anda, anda perlulah mempunyai sebuah post. Baik, saya akan tunjukkanlah. Sebagai contohnya, untuk membina sesebuah post ataupun satu iklan lah di dalam FB anda ataupun dalam fanpage anda, first of all adalah copywriting anda. Yang mana copywriting anda ni perlulah strong. Saya akan tunjukkan anda sebagai contoh lah, ataupun anda juga boleh cuba tiru apa yang saya buat. Bagaimana untuk membina satu fanpage ataupun satu post yang copywritingnya adalah sangat-sangat terperinci dan juga boleh menarik minat pelanggan. Dan saya gunakan teknik yang IM ataupun internet marketer biasa saja ajar. Perlu ada headline yang bagus, perlu ada ciri-ciri produk, perlu ada call to action. Sebagai contoh, saya punya iklan. Saya akan tunjuklah iklan yang dari segi reach. Bagi saya reach bagus hingga 3,000 orang like. Komen pun 700 lebih. So kita boleh assume iklan ini menjadi. Dan sales saya dapat daripada iklan ini juga memang 2-3 kali balik modal. So dari segi iklan saya boleh define sebagai maknanya tak ada masalah lah. Baik, first of all, semasa anda membina post anda, gambar produk. Gambar produk perlu lebih terang, fokus kepada produk anda. Dan juga anda perlu ingat untuk membina sesebuah gambar produk, perlu attract pelanggan. Sebagai contoh, anda boleh buat iklan yang mungkin dari segi eye catching ataupun warna. Contoh gambar. Sebagai contoh, post page ni jelas tentang dia orang nak jual power bank. So anda boleh explain serba sedikit lah. Gambar produk. Dan juga boleh create frame. Frame untuk produk anda dan terus kepada contact. Lepas tu gambar produk yang mungkin nampak lebih profesional, seperti contoh gambar ni. Jelas ada diskaun, juga maklumat produk dan juga gambar produk tu sendiri. Clear. Alright.
Okay, dan juga jangan salah untuk gambar produk ni saya berikan template file Photoshop, so anda boleh edit balik je, tukarkan kepada gambar anda, so no worry. Baik, dan juga semasa anda create post atau gambar untuk iklan anda, okay, pastikan anda tidak menggunakan banyak teks. Sebagai contoh, saya hanya menggunakan lebih kurang 3 baris perkataan saja. Okay, sebabnya kalau anda terlalu menggunakan banyak perkataan, kemungkinan FB akan reject, so akan menjadi masalah lah kepada anda untuk jalankan iklan anda. Okay, itu dari segi post gambar ataupun gambar produk. Seterusnya adalah berkenaan copywriting. Baik, penggunaan copywriting sangat-sangat penting kalau anda mahu membina iklan di Facebook. Okay, salah satu sebab adalah bagaimana untuk anda attract pelanggan. Lepas tu dari segi bagaimana untuk anda yakinkan pelanggan untuk beli produk anda, dan juga bagaimana untuk anda hold mereka supaya maybe PM anda ke, so anda boleh follow up, seterusnya boleh convert kepada sale. Sebagai contoh, saya tunjukkan iklan saya sendirilah dengan lebih mudah. Pertama adalah dari segi headline anda. Pastikan anda mempunyai headline yang betul-betul strong. Maknanya kalau pelanggan tengok tu, dia faham, dan juga dia macam ni masalah yang aku hadapi, so how to solve this. Dia ni jual produk ni, so aku boleh direct dengan dia untuk dapatkan produk ni. Dan anda juga perlu ceritalah apa kelebihannya kalau bakal pelanggan anda tu beli daripada anda. Dan saya ceritakan yang mana saya buat produk berkenaan e-commerce. So saya tawarkan kepada mereka, mereka akan dapat sistem shopping cart. Mereka boleh overview sales, boleh ambil maklumat pelanggan, bersimpan stok. So ini yang saya offer kepada mereka, iaitu kelebihan produk tu sendirilah. Dan juga saya attract lagi dia orang dengan meletakkan harga yang tak masuk akal. Seperti mana kita tahulah, kalau e-commerce ataupun laman web ni, kalau nak bina mungkin beribu-ringgit, tapi sebagai solution tak sampai 100. So kita dah attract dia orang dari segi harga. Ini bagi kategori produk saya lah. Kalau produk anda sudah tentu ada kelebihan masing-masing, so saya assume anda boleh analyse sendirilah produk anda. Selain itu, saya juga bagi mereka peluang untuk tengok kedai online tersebut. So mereka boleh terus ke laman web yang saya provide, so mereka akan dapat tengoklah secara detail apa yang saya offer sebenarnya. Dan juga ini dari segi kandungan, maknanya apa yang mereka boleh dapat lagi kalau mereka beli daripada saya, iaitu value produk. Sebagai contoh, kalau mereka beli produk saya ni, saya bagi lagi konten. Saya cerita balik apa yang mereka dapat dalam konten kit tutorial yang saya buat ni. Mereka dapat lihatlah daftar hosting macam mana, pasang tema macam mana. Dan yang paling penting adalah bonus. Sebenarnya pelanggan-pelanggan ni dia tengok bonus je. Even kalau tak ada bonus pun, ataupun produk awak tu mungkin biasa-biasa je, tapi anda tawarkan kepada mereka something yang tidak ditawarkan oleh pelanggan lain. Contoh kalau anda jual produk kecantikan ke, contohnya beli set A akan dapat set B, beli set C akan dapat set A. Sebagai contohlah, maknanya ada bonus untuk mereka. So ini adalah kelebihan yang boleh anda tawarkan kepada mereka. Seterusnya, saya juga letakkan jaminan. Jaminan dari segi saya buat kit tutorial untuk bina laman web. So jaminan saya adalah anda dapat siapkan web dalam masa 24 jam. So itu adalah jaminan saya. Secara tak langsung, jaminan ini sebenarnya boleh membeli kepercayaan pelanggan, ataupun dia ni tak tipu, dia cakap 24 jam.
Selalunya nak bina laman web ni mungkin sebulan, 2 bulan. Tapi macam mana dia boleh buat sampai 24 jam? So kita dah bina satu perasaan yang ingin tahu ataupun inquiry lah di dalam firasat pelanggan tu. So anda pun boleh lakukan perkara yang sama. Okay, contohnya produk nak hilangkan jerawat. Okay, jaminan saya produk ini akan mampu menghilangkan jerawat anda dalam masa 2 hari. Okay, itu jaminan awak. So anda boleh create satu macam trusted lah, ataupun satu firasat yang membolehkan pelanggan tu, aku nak beli produk ni. Okay. Dan yang paling penting adalah call to action. Okay, call to action ni adalah bagaimana untuk anda menyuruh pelanggan anda beli sekarang. Okay, beli sekarang. Mungkin anda bercakap, okay, beli sekarang, stok terhad, beli sekarang, atau anda akan dapat promosi. Okay, beli sekarang dan anda akan dapat produk A secara percuma. Okay, beli sekarang dan apa-apa sajalah yang menyebabkan okay, aku mesti bertindak sekarang untuk beli produk ni. Kalau tak, aku tak dapat. Okay, nampak? Okay, itu adalah call to action. Alright. Dan anda juga boleh gunakan okay, dari segi diskaun ke, cuba bagi contoh. Okay, kalau kita tengoklah kebanyakan peng-online ni, dia orang online banyak daripada mobile. Jadi capaian mereka paling cepat adalah nombor telefon. Okay, mungkin anda boleh letakkan diskaun ke, okay, untuk dapat diskaun, okay, hantarkan ke nombor sekian. Okay, dan saya juga sebenarnya gunakan teknik SMS. Kerana teknik SMS sebenarnya juga dari segi sale tu banyak lah. Okay, walaupun tak selaju PM di Facebook, tapi mostly yang paling cepat convert ke sale adalah dari segi mobile ataupun daripada SMS. Sebabnya mereka interact direct kepada kita, kepada anda lah sebagai seller. So mereka ni boleh contact terus kepada anda. Okay bang, saya nak beli yang ni bang. Okay. So mereka sebenarnya dah create satu personal interaction dengan anda. Sebab tu selalunya daripada segi SMS macam ni, selalunya pelanggan ni akan lebih cepat membeli daripada anda. Dan produk paling laku dijual adalah produk kesihatan dan juga suplemen lah. Sebabnya satu je, semua orang nak sihat. Okay, saya bagi tahu secara general sajalah. Dan kebanyakan produk ni senang dijual melalui direct macam ni. Okay, mereka PM ikut SMS, so anda hantar maklumat dan mereka ni boleh terus buat pembelian. Okay, no, maknanya tak ada dari segi pertanyaan lebih-lebih, tak ada. Sebabnya produk yang pakai guna ni lebih senang terjual melalui direct ataupun personal contact. Okay, so dari segi copywriting itu sajalah saya ingin ceritakan kepada anda. Okay, dan saya akan teruskan untuk pembinaan iklan anda di fanpage anda. Okay, kita akan teruskan di slot video yang seterusnya.